Untuk bercakap berkenaan program ini, selamat datang diucapkan kepada YB Senator in Senior Technologies Haji Khairil Nizam Khairuddin selaku penasihat program amal Mega Blood Donation 2021, juga Tuan Zukri bin Ahmad selaku pengarah program amal Mega Blood Donation. Apa khabar kedua-duanya? Selamat pagi. Sihat ya? Alhamdulillah sihat Syul. Okey, situasi di klinik dan juga di hospital-hospital sekarang ini memang agak kritikal lah, memerlukan bantuan darah. Sekarang ini tempoh PKP pun sudah pun diumumkan di beberapa negeri yang terlibat. Mungkin akan terdapat masalah yang sama berlaku sebelum ini, kekurangan darah di hospital-hospital yang terlibat dengan kes COVID-19 terutamanya. Jadi saya kira program ini adalah satu program yang baik. Sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan program ini, mungkin kalau YB boleh ceritakan sedikit badan amal yang mengelolakan program ini, bagaimana ilhamnya boleh diterjemahkan menerusi program amal Mega Blood Donation 2021. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syu dan juga RTM yang menjemput kami daripada Jabatan Amal Malaysia. Ini kali pertama kami bersama-sama dalam suasana live sebegini. Pertamanya, Jabatan Amal ini merupakan satu entiti di bawah Dewan Pemuda PAS Malaysia yang ditubuhkan pada 14 Februari 1991. So kami nak menyambut 3 dekad lah Jabatan Amal pada bulan Februari 2021. Dan ia merupakan satu entiti kebajikan. Ya? Seperti mana yang kita maklum, mana-mana berlakunya disaster, bencana, biasanya yang akan datang awal ke tempat tersebut dan membantu anggota-anggota kita, keselamatan kita adalah daripada Jabatan Amal. Kita dikenali sebagai tentera merah ataupun semut merah di kalangan masyarakat di bawah sana. Jadi ia merupakan entiti kebajikan yang di mana di dalam Pemuda PAS juga ada beberapa lagi entiti kebajikan yang lain. Baik, idea untuk kita buat program mendera darah ini ialah apabila kita melihat tentang kekurangan darah di dalam tabung darah negara. Dan saya sendiri telah pun memulakan program ini pada PKP yang lepas. Maknanya this is not the first time, bukan kali pertama kita mendera darah dalam musim PKP. Ya, waktu itu saya berada di Hospital Melo. Kita buat dera darah ini sebab kita nampak tabung darah yang berkurangan dan kita menyambut seruan daripada kerajaan dan juga daripada Menteri Kesihatan sendiri yang memberitahu tentang peri pentingnya untuk kita membantu menambahkan lagi bank darah kita. Dan oleh kerana ia selari dengan pendekatan amal, iaitu memberikan kebajikan kepada rakyat secara sukarela, maka sebab itulah kami mengambil pendekatan untuk melaksanakan program ini. Dan Syu, kalau ikutkan, kami sebenarnya plan asal, idea saya adalah untuk kita pecahkan rekod, Malaysian Book of Record. Cumanya oleh kerana kita dalam suasana PKP dan kita tak nak bersesak-sesak, maka kita tukarkan daripada sehari program tersebut, kita tukarkan kepada sebulan, bulan derma darah. Bermula pada bulan ini kita dah mula. Sebab minggu lepas kita dah mulakan di Pulau Pinang. Alhamdulillah sambutannya amat menggalakkan. Dan kita juga dimaklumkan baru ni ada satu hospital yang beritahu tak boleh banyak sangat pin darah tu sebab nanti tak boleh tempat nak storage, nak simpan. Jadi kita estimate dengan tempat-tempat yang akan Saudara Zukri beritahu nanti, insya-Allah kita boleh menambahkan bank darah nanti insya-Allah. Okey, jadi kita nak perincikan dengan lebih lanjutlah berkenaan program yang Kak Zukri berkongsikan sebelum dah ke Pulau Pinang, dah mula dah ya, maksudnya akan ke negeri-negeri lain pula selepas ini. Jadi kongsikan bagaimana sedikit pengenalan berkenaan program ini, sudah berapa lama ini dijalankan dan bagaimana mereka boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan tarikh-tarikh yang mereka akan dibenarkan untuk membuat penerimaan darah tersebut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syu dan juga terima kasih RTM kerana menjemput kami pada pagi di sebenarnya yang dimaklumkan oleh YB tadi. Sebenarnya sebagaimana yang dimaklumkan, kita dah bermula pada Mac tahun lepas. Awal PKP, kami Jabatan Amal Malaysia mencari-cari apa alternatif yang kami boleh bantu masyarakat dalam tempoh PKP. Kita nak jadi frontliners, kita tak ada capability, tak ada expertise. Jadi kita turun untuk mendera darah. Itu satu-satu program kebajikan yang kami rasa kami perlu participate, perlu memberikan peluang kepada anggota kami dan juga masyarakat di luar sana. Jadi alhamdulillah sepanjang tempoh Mac hingga Oktober tahun lepas, dicatatkan, direkodkan oleh Tabung Darah Negara seramai 2,600 orang yang menderma melalui program kami. Dan bila kita dah nampak ada jalan untuk kita membantu, lalu muncullah satu program yang kita namakan Amal Mega Blood Donation ini, yang sebenarnya yang Ibu sebut tadi, awalnya kita
bercadang untuk memecahkan rekod, tapi kerana dekat PKP dan SOP yang perlu dipatuhi dan sebagainya, kita jadikan sebagai satu bulan untuk menderma darah lah. Alhamdulillah, selepas kami bekerja, merancang dan sebagainya, kita dapat 46 pusat derma darah pada hujung bulan ini. Tak termasuk yang dah dilakukan pada minggu lepas, 9 hari bulan, di Pulau Pinang dan juga di Pasir Mas, Kelantan. 46 tempat ni sebenarnya yang kalau boleh saya kongsikan beberapa tempat yang kita ada, iaitu contoh di Johor. Untuk makluman sahabat-sahabat di Johor, di Tesco Padik Raja pada 15 Januari hari Jumaat, Maiden Mall Taman Rinting Pasir Gudang 16 Januari dan Pasti Asofi Muar pada 16 Januari juga. Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Selangor kita ada di Tesco Bukit Tinggi Kelang, Yombik Bandar Tun Hussein, dan kita juga ada di PDN Jalan Tun Razak sebagai pusat. Jadi ini antara beberapa tempat yang kita boleh nyatakan kalau tuan-tuan di luar sana yang ingin menderma dan mendapatkan maklumat lebih lanjut, boleh juga follow page YB sendiri, YB RTS Khairi Nizam Hirudin, ataupun page Dewan Pemuda PAS Malaysia, dan kita pun di peringkat Jabatan Amal Malaysia kita ada page kita dan kita nyatakan poster-poster yang berkaitan dengan tempat tadi. Berbalik kepada isu pematuhan SOP dalam tempoh PKP, ada yang PKPB dan PKPP yang telah berbuka puasa pada hari ini. InsyaAllah, sebenarnya yang dimaklumkan oleh Pusat Darah Negara, MKN telah memberikan laluan kepada Pusat Darah Negara untuk menjalankan program ini. Jadi tuan-tuan di luar sana jangan takut, jangan risau. Kami ni tak uruskan benda tu, kami cuma educate, buat kempen untuk tarik penderma, peserta, dan setiap perkara yang berkaitan dengan SOP telah diuruskan oleh Pusat Darah Negara itu sendiri dan premis tempat kita buat program itu sendiri. Jadi saya kira tahap pematuhan SOP dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan pandemik ini untuk mengekang penularan pandemik ini telah dikenal pasti dan akan diuruskan dengan baik oleh PDN, insyaAllah. Bagi YB sendiri, mengapa program untuk menderma darah dipilih antara program amal untuk dijalankan kepada rakyat di luar sana? Kerana kita tahu banyak sebenarnya kerja amal lain yang boleh dilaksanakan untuk membantu mereka di luar sana, terutamanya mungkin sekarang ini kita dalam tempoh banjir ataupun pandemik COVID-19 untuk keluarga-keluarga yang terlibat. Jadi mengapa, apa relevan dan juga apa signifikannya program untuk menderma darah ini dilaksanakan di bawah Jabatan Amal? Baik, terima kasih. Kalau kita ikutkan, Jabatan Amal ini telah beraksi lama. Macam saya katakan, dia ditubuhkan pada 1991. Jadi banyak program-program yang telah kita laksanakan. Untuk pengetahuan Syu dan juga pendengar-pendengar sekalian, memang sekarang ini kami sedang berkampung di kawasan bencana. Semalam pun saya baru pulang daripada Kemaman. Kita berkampung di sana. Alhamdulillah, kita merekodkan dalam 3,000 ahli Jabatan Amal yang turun di sekitar Johor, kemudiannya di Pahang yang kita tahu banjir besar. Dan sekarang ini kita fokus kepada Terengganu di Kemaman dan juga Kelantan di Pasir Mas. Jadi memang kita dah laksanakan setiap bencana kita akan bersama. Cuma ini satu idea baru sebab kita nampak kesedaran rakyat untuk sama-sama, sama ada kita ni Melayu, Cina, India ataupun apa jua bangsa, ramai yang memerlukan darah dan kita tidak sedar kritikalnya tabung darah negara. Jadi dengan cara kita menderma darah, selain dia berikan kesihatan kepada kita, sebab bila kita derma darah, dia akan ganti dengan darah yang baru secara saintifiknya, tapi kita berbakti kepada rakyat secara tidak langsung dan ia adalah percuma. Kita sekadar pergi, kita dapat buku dan insya-Allah kalau kita dapat menderma mengikut daripada kadar yang telah ditetapkan oleh dalam buku tersebut, akan ada kelebihan-kelebihan benefits yang diberikan oleh hospital kepada kita sekiranya kita ditimpa sakit dan sebagainya. Sebab itu pada kami Jabatan Amal, kita mencari ruang-ruang selain daripada kerja-kerja asas kami memberikan kebajikan kepada rakyat, membantu rakyat sebagainya, kita cari apa juga aktiviti-aktiviti yang kita nampak boleh membantu dan memudahkan rakyat bersama dengan kita tanpa melihat kepada sama ada kita ni parti apa atau bangsa apa. Sebab kita nampak derma darah ini salah satu daripada aktiviti yang boleh menyatukan kaum. Dan setakat pelaksanaan program menderma darah ini, bagaimana pematuhan orang ramai terhadap SOP yang telah pun dikeluarkan sewaktu membuat pendermaan darah tersebut? Ya, Alhamdulillah. Setakat yang rekod yang kami ada dapat pujian daripada pihak berkuasa tempatan.
tahap pematuhan memang tinggilah, memang tinggi. Dan untuk makluman Syu juga, setiap kali kita mengadakan program demam darah sebelum ni, kami ke Balai Polis berdekatan mendapatkan permit untuk premis dan juga mereka akan datang. Pihak PDN akan datang, pihak berkuasa tempatan akan datang untuk memantau sama ada kita patuh SOP susun atau katil dan sebagainya, memastikan bahawa peserta-peserta datang mematuhi SOP. Dan kita pada hujung minggu ni juga, kita akan buat by batch. Kita akan panggil, akan call setiap peserta-peserta yang dah berdaftar dengan kita. Untuk makluman, setakat hari ini hampir 3,000 peserta dah sudah mendaftar dengan kita melalui talian ataupun borang online yang kita edarkan. Jadi kita akan panggil by batch. Dia tak akan datang serentak dan insya-Allah tahap pematuhan tinggilah. Jadi sebagai menambah apa yang YB sebut tadi, kami rasa inilah peluang yang sebaiknya untuk kita membantu PDN sebab kita faham dan kita dah educate semua ramai bahawa dalam banyak-banyak beg paling mahal adalah beg darah. Beg yang darah yang paling mahal. Kerana satu beg darah boleh menyelamatkan insya-Allah 3 nyawa dengan izin Allah. Jadi kami harapkan di luar sana jangan risau, jangan takut kerana tahap pematuhan dan persediaan kami di Peringkat Jabatan Amal Malaysia dengan nasihat daripada Pusat Darah Negara, kami akan menjalankan program ini dengan tahap pematuhan yang ketat dan insya-Allah kita akan pastikan benda ini berjalan dengan lancar. Mungkin sedikit nasihat untuk mereka yang ingin datang demam darah. Apa perkara yang perlu mereka patuhi? Okey. Ini yang akan menjadi persoalan penting. Tambah-tambah pula bila tempoh PKP, ada sekatan jalan raya dan sebagainya. Untuk maklumat, penderma-penderma di luar sana, mereka tak perlu risau. Sebab bawa saja buku demam darah tadi dan juga borang online yang bagi first timer, orang yang pertama demam darah, dia download je borang daripada page PDN, isi dan tunjukkan pada pihak polis. InsyaAllah setakat hari ini dimaklumkan tak ada sekatan lah untuk mereka pergi dengan, kalau boleh pergilah dengan tahap pematuhan yang baik. Dan mereka yang ingin mendemam darah juga dinasihatkan untuk pastikan tidur yang cukup lah. Tidur yang cukup, tidak keletihan dan mereka boleh bergerak awal ke tempat demam darah berdasarkan pemantauan ataupun panduan yang kita berikan dari semasa ke semasa. Sebenarnya yang saya sebut tadi, untuk dapatkan info yang lebih lanjut boleh follow di page kami Jabatan Amal Malaysia dan boleh tengok, kalau boleh zoom, inilah logo yang adalah yang di page kami dan bila klik page ini saja dia akan keluarlah maklumat-maklumat dan panduan untuk mereka keluar demam darah. Okey, sedikit harapan daripada YB sendiri untuk program ini dan juga mereka yang menyertai program Amal Blood Donation ini. Baik, seperti mana yang saya katakan, di peringkat idea kami di peringkat Pemuda PAS dan juga Jabatan Amal, ia adalah program yang boleh menyatukan ataupun meningkatkan perpaduan negara. Jadi saya menyeru kepada rakan-rakan sama ada daripada bangsa Melayu, Cina, India, Kadazan sebagainya, mari sama-sama kita turun dalam program Bulan Menerima Darah ini dan saya harapkan agar jangan takut sebab semuanya telah disusun SOP-nya oleh kerajaan. Kita just pergi, available ourselves untuk kita pergi menerima darah. InsyaAllah dengan darah itu dapat menyelamatkan nyawa rakan-rakan kita di sana dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada RTM kerana menjemput kami dalam bercerita tentang, berkongsi tentang program Amal Blood Donation. Sekali lagi, ini dia punya poster dia. Hopefully semua dapat datang beramai-ramai dan ia adalah anjuran daripada Jabatan Amal Malaysia di bawah Pemuda PAS dan juga Pemuda Perikatan Nasional. Okey.